Assalamualaikum. Salam sejahtera sebagai pemboga tirai. Apa khabar semua? Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di channel Meremang. Kali ini Ati akan menceritakan kisah-kisah seram pramugari dan juga kisah seram yang melibatkan naas penerbangan MH17. Ati harap anda setia mendengarkan kisah-kisah kali ini hingga tamat, dan jika anda menyukai konten kali ini, sila like dan share. Sokongan anda terhadap channel Meremang sangat-sangat Ati hargai. Baiklah, sebelum kita mulakan kisah-kisah yang menarik kali ini, mari kita sama-sama membaca doa agar kita terlindung dari segala kejahatan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Kisah ini terjadi kepada seorang bekas pramugari Garuda Indonesia. Ketika itu, dia ditugaskan untuk menghitung para penumpang di pesawat. Setelah dihitung, ternyata jumlah penumpang di pesawat itu terlebih satu orang. Dia cuba menghitung lagi sebanyak 3 kali, tetapi dia tetap mendapati ada lebih seorang penumpang di pesawat itu. Hinggakan penerbangan pesawat itu terpaksa dilewatkan. Akhirnya pramugari itu mendapatkan nasihat dari seorang senior pilot di dalam pesawat tersebut. Senior pilot itu terus menasihatinya agar menghitung sekali lagi. Cuma kali ini jangan menghitung dari arah kepala para penumpang, tetapi harus dihitung dari arah kaki penumpang-penumpang di situ. Pramugari itu pun menjadi hairan, tetapi dia tetap mengikut nasihat dari pilot tersebut. Dia pun menghitung sekali lagi. Kali ini jumlah para penumpang tepat dengan senarai yang telah diberikan kepadanya. Dia menjadi hairan, namun fahamlah si pramugari bahawa ada makhluk gaib yang ikut serta menumpang di pesawat tersebut. Kisah selanjutnya terjadi kepada Mimi, seorang pramugari dari Malaysia Airlines. Itu adalah penerbangan Mimi yang pertama, dan ketika itu dia ditugaskan untuk ke Bangkok, Thailand. Itulah kali pertama dia berjauhan dengan keluarganya. Setelah selesai bertugas, Mimi pun balik ke hotel untuk beristirahat. Pada malam itu, Mimi pun terus menghubungi keluarganya melalui video call. Mereka pun berborak sambil ketawa. Sedang mereka sibuk berborak, tiba-tiba ayah Mimi bersuara. Ni ayah nak tanya, kita ni sedap berborak kuat-kuat, ketawa-ketawa. Kawan Mimi kat belakang tu tengah tidur. Nanti kan marah pula dia. Kuat sangat ni kita berborak. Ish, ayah ni, mana ada. Mimi kan seorang aja, ayah. Kawan-kawan Mimi semua kat bilik lain-lain. Alah, Mimi ni nak bergurau. Habis siapa tu kawan Mimi yang kat belakang? Tengah baring dekat katil tu, berselubung bagai dengan selimut. Ayah cuma nampak mata dengan rambut dia je tengok Mimi dia tadi. Berderau jantung Mimi. Dia sangat takut ketika itu. Dia pun menyuruh ayahnya terus menemaninya. Mimi dengan segera terus bangun tanpa memandang ke arah katil. Dia pun mengambil barang-barang keperluannya dan terus keluar dari bilik itu untuk menuju ke bilik temannya. Mimi tidak tahu apa sebenarnya yang ada di atas katilnya, dan dia juga tidak mahu tahu. Malam itu dia tidur di dalam bilik temannya. Mimi sangat takut ketika itu. Begitulah pengalaman seram Mimi, seorang pramugari dari Malaysia Airlines. Okey, kita beralih ke kisah yang terakhir. Kisah ini menurut Ati sangat seram dan sangat menarik. Kisahnya begini. Nama aku Jimmy.
Aku ingin berkongsi satu kisah yang aku alami ketika aku bertugas sebagai operator di call center di syarikat penerbangan Malaysia. Kisah ini tidak pernah didedahkan kepada sesiapa pun kecuali kepada keluarga terdekat dan rakan-rakan setugas. Ini kerana pihak kami tidak mahu menyinggung perasaan sesiapa, lebih lagi keluarga mangsa naas MH17. Kisahnya begini. Ketika aku dan rakan setugas iaitu Rita dan Laila selesai bertugas sekitar jam 11.30 malam, kami seperti biasa akan melalui sebuah jambatan yang akan menyambungkan ofis kami ke KLIA sebelum menuju ke parking area. Sebelum sampai di jambatan tersebut, selalunya ada seorang security yang akan duduk di hadapan pintu masuk tersebut. Untuk pengetahuan semua, pejabat kami tidak dibenarkan sesiapa pun masuk. Ini adalah kerana pejabat kami adalah pejabat yang banyak menyimpan butir-butir rahsia peribadi pekerja-pekerja di situ. Dan juga pihak berkuasa tidak mahu sesiapa yang masuk, lebih-lebih lagi para media yang mahu mencari tahu informasi tentang naas pesawat MH17 dan MH370. Setelah kami berjalan melepasi pintu tersebut, kami bertembung dengan seorang pramugari yang menuju masuk ke arah pejabat kami. Sudah menjadi kebiasaan dan budaya kerja kru penerbangan di situ. Setiap kali pramugari yang lalu di situ akan menyapa kami dan kami akan membalasnya dengan senyuman. Kami terpegun dengan kecantikan pramugari tadi. Cara dia merias rambut dan bentuk tubuh yang langsing membuat kami memandangnya dengan pandangan yang amat memukau. Tiba-tiba hati aku berdetik sesuatu. Aku pun bertanya kepada Rita dan Laila. Babe, kau perasan tak? Aku jadi heran pula. Kenapa bila pramugari tadi lalu tak ada bunyi langsung Jangankan bunyi kasut, bunyi roda luggage pun tak dengar. Kau perasan ke tidak? Aku rasa macam ada yang tak kena lah. Rita dan Laila memandang sesama sendiri. Secara serentak, kami bertiga memusingkan kepala dan memandang ke arah pramugari tadi. Alangkah terkejutnya kami apabila kami melihat pramugari tadi bergerak tetapi bukan berjalan. Dia seolah-olah terapung-apung dan luggage yang dibawanya juga tidak jejak ke lantai. Kami terpaku untuk seketika. Yang lebih hairan lagi apabila kami perhatikan pramugari tadi masuk ke pejabat kami tanpa menggunakan access card seperti yang diwajibkan oleh setiap staf di situ. Kami bertiga berpatah balik ke security tadi dan bertanya kepada security guard tadi sama ada dia melihat pramugari yang baru saja masuk ke pejabat kami. Security guard itu pun menjawab, Mana ada pramugari? Dari tadi awal juga 3 orang lalu sini. Semua sudah balik. Kami pun tidak mahu menakut-nakutkan security guard itu. Lalu kami pun mengucapkan selamat malam dan beredar dari situ. Keesokan paginya, kami pun pergi ke security room untuk melihat rakaman CCTV. Kami dibenarkan masuk untuk melihat CCTV tersebut kerana kami adalah kaki tangan yang ditugaskan untuk mengendalikan kes MH17 dan MH370. Apabila kami melihat semua CCTV itu, kami merasa pelik apabila pramugari yang kami lihat tadi malam memang kelihatan dari CCTV sedang masuk ke pejabat kami. Tetapi yang hairannya, dari CCTV dalam pejabat kami tidak ada sebarang kelibat pramugari pun yang masuk ke dalam pejabat tersebut. Kami merasa seram sejuk. Kami mula membuat andaian sendiri bahawa pejabat kami berhantu kerana ada kemunculan hantu pramugari.
Setelah itu, aku dan teman-teman bercadang untuk melihat senarai kru yang terlibat dalam naas MH17. Ternyata sangkaan kami tepat. Pramugari yang kami lihat tadi malam sebenarnya adalah salah satu mangsa pramugari yang terkorban dalam naas MH17. Itulah kisah yang tidak dapat aku lupakan hingga ke hari ini. Satu lagi kes yang tidak dapat aku lupakan adalah ketika aku bekerja shift pagi. Pada hari itu, cuma ada 4 staf di dalam pejabat aku. Tiba-tiba, ada seorang pramugari yang masuk ke dalam pejabat kami. Aku dan teman-teman yang lain menjadi hairan bagaimana pramugari itu boleh masuk ke pejabat kami, kerana pejabat kami hanya boleh dimasuki oleh staf-staf tertentu yang dibenarkan oleh pihak atasan, kerana security untuk masuk ke pejabat kami sangat-sangat ketat. Aku pun bertanya kepada pramugari itu, Excuse me, Miss. Miss, awak tak boleh berada di sini. Kalau awak nak report duty, awak kena pergi ke crew department, bukan di sini. Namun, pramugari tadi tidak mempedulikan aku. Malah dia terus berjalan dari satu meja ke satu meja yang lain. Akhirnya dia berhenti di satu meja, iaitu di meja team leader kami. Kemudian dia seolah-olah menggerak-gerakkan mouse di komputer tersebut seperti ingin memeriksa sesuatu. Tidak lama kemudian, dia terus bangun dan menuju ke pintu. Aku dan staf-staf yang lain terus memerhatikan pramugari tadi. Alangkah terkejutnya kami apabila kami melihat dari arah belakang bahawa pramugari itu sebenarnya berjalan tanpa kaki. Aku sangat terkejut, namun aku memberanikan diri untuk bergegas lari ke pintu dan cuba melihat dari dinding kaca pejabat kami. Tapi sosok tubuh pramugari tadi sudah tidak kelihatan lagi. Mustahil dia boleh berjalan dengan begitu pantas melalui jambatan di hadapan pejabat kami. Kami pun pergi ke meja team leader kami yang digunakan oleh pramugari tadi. Kami sangat-sangat takut dan terkejut apabila melihat di skrin monitor itu terpampang gambar kru-kru mangsa MH17 dan salah satu mangsa adalah pramugari yang tadi yang baru masuk ke pejabat kami. Kami hanya berpandangan sesama sendiri. Itulah pengalaman-pengalaman seram sewaktu aku bertugas mengendalikan kes MH17 dan MH370. Baiklah, itu adalah kisah-kisah yang sempat Ati kongsikan bersama untuk kali ini. Bagaimana? Anda percaya? Sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.